Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Surah An-Nahl sambung ayat 36. Basiru fil ardh. Kesuat dulu. Kesuat. Ha? Sambung ayat 36. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Sebab itu berjalanlah kamu di muka bumi dan lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan para rasul. Katalah suruh berjalan, mengembara, disuruh. Tujuannya pun untuk melihat kebesaran Allah Ta'ala. Melihat akan kesan-kesan gulungan yang mendustakan ayat-ayat Ta'ala. Walhasil maknanya pengembaraan itu mesti membawa kepada natijah yang besar dari sudut keimanan kita kepada Ta'ala dan pendekatan kita kepada Allah Ta'ala. Bukan berjalan saja-saja. Jalan-jalan cari makan, itu tak payah. Itu jalan bodoh ni. Jalan cari makan, ayam itik lagi pandai. Lembu kebau pandai. Kan? Jalan tak ada makna kalau jalan nak makan minum tu. Jalan supaya tengok. Fanzuru, perhatikan. Jangan tak perhati, tuan kata. Kaifa kana akibatul mukadzibin. Macam mana kesan orang-orang yang mendustakan para rasul yang diutus oleh Ta'ala. Itu mereka dibinasakan dengan berbagai cara. Yang ini adalah menyuruh manusia supaya pergi berjalan ke mana sahaja di muka bumi ini, di tempat yang patut dilawati. Kerana dengan jauh berjalan, luas dilihat. Tapi dalam Ihya Ulumuddin kata Imam Ghazali, kamu jangan berjalan, melainkan kamu yakin perjalanan kamu meningkatkan iman kamu. Kalau tak payah jalan, bawa masa je. Kan? Ni pergi Jepun, pergi Korea, tengok orang makan lipas. Ardul Anbiya tu pergi, kan? Tempat bumi para Nabi Rasul. Aula kita ziarahi Rasul-Rasul, Nabi-Nabi, para wali-wali, para ulama. Ini setengah ulat kata ziarah Nabi itu bid'ah. Apa tu dia pergi dekat apa? Piramid tak bid'ah, menatang kapi Firaun kau ziarah. Oh, ini dah bagal bin Himar. Bodoh lagi, belajar lagi bodoh mana juga. Ini telah menyuruh supaya pergi berjalan ke mana sahaja di muka bumi ini, di tempat yang patut dilawati. Dan tempat-tempat yang mendatangkan lagi keimanan kita. Mendatangkan kekuatan iman kita. Kerana dengan jauh berjalan, banyak yang dilihat. Banyak kita memandang benda-benda yang boleh mendatangkan keimanan. Sambil melihat, hendaklah memikir, merenung, memahami dan mempelajari tempat-tempat yang dilawati. Lebih lagi jika tempat itu dahulunya didiami oleh penduduk-penduduk yang terkenal di dalam sejarah, mempunyai kerajaan yang besar, tetapi telah dibinasakan oleh Allah Ta'ala, mendustakan para rasul, sehingga hilanglah segala kebesaran dan kemegahan, hanya yang tinggal bekas-bekasnya saja, seperti kaum Ad, kaum Samud dan umat-umat lain yang sealiran dengan kesesatan dan kezaliman mereka. Jadi kita berjalan mematikan apa? Kebesaran Allah Ta'ala. Memerhatikan kisah-kisah sejarah umat dulu yang mana mereka ini dimurkai. Supaya apa tujuan tu? Meningkatkan keimanan tujuan. Kemudian Allah Ta'ala menunjukkan firman-Nya kepada Rasul-Nya, Nabi kita Muhammad SAW, untuk menghiburkannya kerana apa? Merasa runsing menghadapi kaumnya yang angkuh.
dan menentang seruannya. Padahal hasrat baginda tersangat besar agar mereka mahu menyahut seruannya dan mahu beriman dengan Allah dan Rasulnya. Ini telah diingatkan oleh Ta'ala bahawa urusan memberi hidayat atau petunjuk itu bukan menjadi urusan Rasul, tetapi menjadi urusan Allah Ta'ala. Dia nak beri hidayat, dia beri. Kita hanyalah menyampaikan tugas ini. Alaina bil qiraah wa 'ala Allah bil futuh. Atas kita memberikan penerangan, atas Ta'ala lah membuka hidayat dan sebagainya. Sebagaimana firman Ta'ala, in tahris ala hudahum fa innallaha la yahdi man yudil wa ma lahum min nasirin. Meskipun engkau mengharap sangat untuk memberikan petunjuk kepada mereka, sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang yang menyesatkan dan mereka tidak mempunyai penolong. Allah tegaskan bahawasanya hidayat dipanggil hidayatul muwassilah. Hidayah yang menyampaikan manusia sampai kepada petunjuk, itu hak Tuhan. Ya, satu lagi hidayatul tarik, itu Allah Ta'ala berikan sebab daripada nabi-nabi, rasul-rasul, ulama, menunjuk jalan. Jalan ni baik, jalan ni tidak baik, jalan ni disukai Ta'ala, jalan ni dimurkai, semua dia ditunjukkan. Sekadar tunjuk dan memberikan gerakan pada yang baik, ya, dan maknanya menakutkan benda. Ada pun mendapat maklumat, itu semua kerja Allah Ta'ala. Masukkan hidayat, dapatlah. Dapat hidayat, ya, buaya mulut itu cakap dia buat dah, ya, tapi sampai kena sampai lah. Yang tak sampai, menyampaikan, itu kerja yang amat besar. In tahris, mana jika engkau mengharap sangat, tamak sangat, harap sangat, ya, untuk memberikan petunjuk dan masukkan iman, ala hudahum, dia akan mendapat petunjuk mereka itu, sungguhnya Allah tidak menunjuk orang yang menyesatkan, ya, dan mereka tidak mempunyai penolong. Ya Allah. Huraiannya, meskipun engkau ya Muhammad SAW mengharapkan sangat untuk memberikan petunjuk kepada kaummu, sesungguhnya harapanmu SAW itu tidak memberi kesan kepada mereka sekiranya Allah berkehendak menyesatkan mereka. Mereka disesatkan kerana apa? Mereka salah memilih. Kan? Salah memilih. Pilihan raya pangkal lain. Itu salah milih. Di pangkal pan. Badan tu. Pan, pin, pun. Dan salah arah panggil. Ya, dan dituju. Mereka telah memilih syirik daripada mentauhidkan Allah Ta'ala. Memilih maksiat daripada mentaatinya. Memilih kesesatan daripada petunjuk. Maka mereka pun mendapat apa yang mereka, ya, menjadi pemilihan mereka. Apa dipilih itu dia dapatlah. Dipilih jalan sesat, sesatlah dia maknanya. Azab tak menanti mereka. Allah. Bandingkan ayat ini sama dengan ayat 56 suratul Qasas yang berbunyi, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wallahu a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau tidak sanggup memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, ya, tetapi Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada siapa yang ia kehendaki. Ini hikmat Allah Ta'ala lah. Siapa nak, dia dapat lah. Siapa yang tak nak, takkan dapat. Walaupun dekat sekampung Rasulullah SAW. Kalau tak nak bagi hidayat, jauh. Salman Farisi jauh kan. Kita boleh beriman walaupun jauh. Semua kerja Allah Ta'ala. Di kesimpulannya, siapa yang memilih kesesatan dan menumpukan perhatiannya ke arah perkara-perkara yang menjadi sebab ia tersesat, sudah tentulah Allah tidak memberi petunjuk secara paksa. Kerana iman dan kufur masing-masing hanya didapati oleh orang yang ikhtiar
dan pilihan hatinya, dan bukan dengan disogok atau dipaksa. Amalahum min nasirin, dan mereka tidak mempunyai nasir, pembantu dan penolong. Ya. Orang yang sedemikian tadi yang tak mau beriman, buat kepala dia besok dia masuk dalam neraka, tak ada pembantu, tak ada penolong di mana. Habis itu. Kemudian wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'asullahu man yamut bal wa'dan alaihi haqqan walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Maka bersumpah dengan nama Allah Ta'ala. Sesungguhnya sumpah Allah Ta'ala tidak akan membangkitkan orang yang mati. Mana dah bangkit nak mati balik gitu kan. Bahkan janji Allah Ta'ala adalah sebenarnya, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Banyak kisah dulu. Mana bangkitkan depan mati Nabi Ibrahim, ya, dan seterusnya banyak lagi lah. Surah Baqarah pun kisah orang mati hidup balik dan bangkitkan. Mengikut kata Ibnu Jauzi, ayat ini diturunkan kerana orang Islam yang ada memberi piutang kepada orang musyrikin dan dia datang menuntut hutangnya, maka orang Islam itu dalam bercakap-cakap di antaranya dia berkata, yang aku harapkan, ya, makna selepas mati begini-begini. Kata ini menyebabkan musyrik tidak menjawab. Ya, engkau mendakwakan bakal dibangkitkan lagi. Aku bersumpah, dia kata, dengan nama Allah, sungguh-sungguh sumpah bahawa Allah tidak akan dapat membangkitkan orang yang sudah mati. Ini kuajar ni. Kemudian Allah Ta'ala turunkan ayat ni. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim. Sebab apa jadi kapi orang kapi? Guna akal ni. Manik tamada ala aklin dhallah. Cuba pegang pada akal, confirm dia sesat. Akal saja, tak boleh dipendek. Dia kena pakai syariat memandu di bawah di jalan betul. Kemudian si musyrik ini sangat meragukan adanya hari ba'as, ya, yaumul ba'as, hari bangkit, dan tidak beriman, ya, tidak percaya orang yang mati akan dihidupkan semula kemudian pada hari tak percaya dah mati, habislah dia teman hidup balik. Kalau nak hidup, dia tak tahu dulu dia lagi langsung tak ada tuan ada. Kerana pada sangkanya manusia yang terjadi daripada tubuh yang tertentu, apabila sudah mati pasti akan busuk, akhirnya repot dan hancur. Itu pahaman dia. Tidak ada yang tinggal lagi. Tidak mungkin tubuh badan manusia itu akan kembali semula seperti sedia kala. Kerana satu barang yang apabila telah tiada dan binasa, maka tidak akan ada yang tinggal lagi, sama ada zatnya maupun hakikatnya. Demikianlah keraguan yang timbul pada dia orang-orang kafir musyrik, tidak beriman kepada Allah Ta'ala yang adanya hari ba'as, kebangkitan dari kubur setelah mereka mati. Dah mati habis cerita. Dia tak tahu dah mati lagi banyak cerita dia kan. Soal-persoalan macam-macam. Oleh sebab itu di sini Allah Ta'ala menyangkal, ya, kebenaran dakwaan palsu mereka tu, orang-orang musyrik tadi dengan dakwanya. Bala, ya, wa'dan alaihi haqqa. Bahkan mana tetap janji Allah akan sebenar. Ya, janji Allah Ta'ala adalah sebenar, dia akan bangkit kembali. Jadi bahkan orang yang mati itu akan dibangkitkan semula. Dan lepas bala tu makna apa? Bala di sini berarti apa? Tetap. Iaitu tetap ada hari kebangkitan, dan penafiannya adalah apa? Disangkal. Ya. Ia adalah janji Allah Ta'ala, pasti ditepati dan akan dilaksanakan menjadi kenyataan. Ya, walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Banyak manusia dia tak faham, dia tak mengerti, ya, sebab dia tak dapat pendedahan sebenar, atau telah dibagi pendedahan mereka berdegil.
Jadi mereka tidak faham bagaimana kejadian itu boleh diperlakukan oleh Ta'ala sebab dia tak kenal Tuhan. Sedangkan Ta'ala berkuasa segala sesuatu dan dialah yang membalikan manusia hidup kepada hari kiamat. Maka siapa yang mahu menerima kenyataan tentulah takut hendak menyalahi para rasul dan tidak akan kufur lagi, dia akan beriman. Itulah tidak akan ataupun derhaka dan membuat maksiat dan sebagainya lah. Itu yang antara orang yang beriman dengan orang yang kufur, lain tempat duduk dia, lain bicara, lain rupa dia maknanya. Habis. Kemudian yubayyina lahumul ladzi yakhtalifuna fihi wa ya'lamal ladzina kafaru annahum kanu kazibin. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. 103. 103. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ada pun aurat khunsa. Khunsa mana sini dalam fiqh khunsa muskil. Yang ada dua alat. Dua-dua tu maknanya berfungsi. Mana satu? Kalau khunsa wadih, tak ada hal. Dia khunsa, dua alat dia tapi dia wadih. Kok lelaki, maka hukum lelaki, aurat lelaki semua lelaki. Jadi kalau perempuan, yang berperanan perempuan aja. Maka aurat dia perempuan, hukum dia perempuan. Tengok alat dia berperanan tak. Kalau lelaki, ada lelaki. Kalau dua-dua, ini masuk dalam fiqh khunsa muskil. Maka itu seperti aurat perempuan, ya. Macam aurat perempuan juga. Jika saya, seperti aurat saya. Dan jika orang merdeka, seperti orang manusia merdeka. Ya, jika cari kainnya, maka memadai ia menutup dengan tangannya. Atau tangan orang lain ambil tutup. Jika haram bersentuh pada antara pusat dan lutut pada tangan orang lain, sekalipun maknanya. Ya. Dan jika tangan dirinya yang lain daripada tempat, membatalkan wuduk dia lah. Sebab batal wuduk, nampak orang tutup, dia batal wuduk pula. Allah. Maka jikalau tiada dapat penutup aurat, melainkan cukup dua apa tu? Dua abi di mana? Tak abi mana? Abi mana itulah. Alat dia tu. Alat sulit tu panggil abi mana? Zakarun. Itu panggil abi mana? Jangan baca abi di mana. Dapat tutup dua je. Mana kemaluan dia dua depan belakang tu, mana dua abi mana. Wajib ditutup kedua ni lah. Kadang tu dapat tutup. Dan jika salah satu, maka ditutup abi mana yang di hadapan. Kena ia berhadap kiblat, berserahan dubur. Ya, itu wajib tertutup dengan dua punggung dia. Kemudian dan wajib atas seorang yang menghasilkan kain penutup aurat. Dihasilkan apa? Dengan dibeli. Dengan harga umpama, harga semasa, sama misli. Dengan harga mahal. Atau dengan disewa kalau sewa. Seperti menghasilkan air wuduk juga boleh sewa. Dan lebih lagi kerana air itu ada gantinya, iaitu tanah. Dan faedahnya kekal. Kesalahan air wuduk dengan sekali pakai jur. Ya. Allah. Dan jika ada kain kena najis, kita ada kain tapi kain kita kena najis, cecak. Dan tidak dapat air nak basuh, air tak ada. Maka hendaklah ia semayang bertelanjang. Yang ada orang, depan orang lain. Dengan tiada diqada. Jaga hukum PK ada dua. Kadang dia benar buat, tapi kena qada. Di sini jalan terus. Makna sah, tak payah qada. Kemudian ni, atau didapatnya pembasuh, air ada. Tangan dia kena cicak, dia nak basuh, air ada. Jika dibasuh dan saya keluar waktu ni, makna dah singkat sangat. Nak buat air berapa minit dia tinggal lagi nak ambil waktu. Wajib atasnya membasuh, dan jikalau keluar waktu sekalipun kena basuh, jikalau ia semayang bertelanjang tadi.
Jadi maknanya apa?